Hello Joy. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Hello Joy, rakan hati kami. Dan semua yang ada di sini dan yang bersiaran langsung di Facebook, Hello Joy Support Center Malaysia. Jadi hari ni Ikin ada gandingan baharu bersama Kak Yan yang pertama kali Kak Yan kan bersama kita. Hari ni pertama kali nak bersiaran secara langsung di IG Live ya. Dan Facebook Live. Jadi sedikit gementar tu, maafkan kesilapan saya. Okey. Jadi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, wow, sekejap ni kita dah ada 4 orang yang menonton. Terima kasih semua, terima kasih. Jadi jangan menonton di rumah, jangan lupa untuk share semula live ini kepada semua Hello Joy rakan hati anda. Okey, like, share dan terus share dan jangan lupa juga komen dan like live Hello Joy Support Center Malaysia. Sila komen dan share banyak-banyak kepada grup-grup lain supaya kita punya live malam ni trending dan semua orang boleh dapat perkongsian apa yang kita nak kongsikan malam ni. Tu Kak Fifi Niknawi. Hai Ikin, hai Kak Fifi. Hai Fifi, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share Kak Fifi kepada semua Hello Joy rakan hati. Hai Abang Zuki, apa khabar? Lama tak jumpa. Abang Zuki, Hello Joy Abang Zuki. Hello Joy. Okey, sebelum kita start Kak Yan, dan kita Hello Joykan ke semua rakan hati kita di seluruh Asia Pasifik. Okey. Hello Joy Indonesia. Hello Joy. Hello Joy. Okey. Hello Joy Cambodia. Hello Joy. Hello Joy Thailand. Hello Joy. Okey. Because kawan-kawan Hello Joy rakan hati kita ni ada di seluruh Asia Pasifik. Jadi kita kena sentiasa Hello Joy mereka. Kita welcome. Ya betul. Sebab kita ni dah satu family di Hello Joy Success Together. Okey. Apa yang kita nak sharekan malam ni, tapi sebelum tu boleh tonton live kami di Hello Joy Support Center. Selain itu kita juga ada IG live di hellojoy.official. Dan juga selain itu kita boleh war-warkan dan sharekan kepada semua yang menonton ni supaya kita punya live trending di seluruh Asia Pasifik. Itu yang kita nak kan supaya makin viral dan terus viral kan. Kita nak semua orang bercerita tentang Hello Joy, apa itu Hello Joy, dan biar orang tertanya-tanya, dan kita sebagai Hello Joy rakan hati, kita akan informkan dia maklumat apa itu Hello Joy. Yes. Dan yang paling penting kami tim Hello Joy Support Center Malaysia juga ada barangan eksklusif tanda menyokong bendera Hello Joy Success Together kita ni, iaitu kita ada baju Success Together Hello Joy yang berwarna putih dan hitam seperti yang Iki pakai, mula dari saiz S sampai 5XL, dan juga kita dibuka pada saiz kanak-kanak. Ke Kak? Okey, ya. Harga dia macam mana Iki? Oh, harga dia bermula dengan RM25 hingga RM30 sahaja. Okey, untuk kanak-kanak harga dia macam mana? Untuk kanak-kanak hanya berharga RM20 sahaja. Okey. Bermula daripada umur 3 tahun ke atas. Boleh dapatkan sekarang ataupun boleh pre-order untuk boleh kita dapatkan baju-baju t-shirt Hello Joy, dan kita sebarkan bendera. Kita benderakan baju Hello Joy supaya orang alert dengan apa yang kita pakai, dan dia orang akan tertanya-tanya apa itu Hello Joy. Kan? Ya, dan kita juga ada stiker kereta. Kepada siapa yang ingin order stiker kereta, boleh order di nombor telefon yang tertera di ruangan komen untuk tempahan stiker kereta. Seperti Tuan BP sarankan, kita mesti ada 2 stiker kereta yang supaya kita boleh letak di bahagian depan dan di bahagian belakang. Okey, selain tu apa lagi Kin? Ada yang baru ke? Ada yang baru. InsyaAllah lagi 2 minggu kita akan ada mark, cawan mark tu, dan juga face mask. Sebab sekarang ni kita ni masih lagi dalam pandemik COVID-19. So kita kena jaga kita punya, jaga kita. Jadinya kita kena lebih concern tentang penjarakan sosial dan everything. Jadi kita kena ada mask. So Hello Joy akan mengeluarkan mask, face mask. So nanti tunggu lagi, insyaAllah lagi 2 minggu kita akan jual, dan kita akan inform kepada semua Hello Joy rakan hati. Okey,
yang berada di rumah sekarang yang setia bersama kita setiap kali live. Encik Farid Tan, terima kasih kerana setia bersama menyokong kami. Hai Kak Azima. Hai Kak Azima. Hai Kak Fauzia. Terima kasih. Ini semua yang sentiasa menonton live kami, sentiasa tanpa jemu. Kalau Abang Farid Tan tu dia kata dia sambil minum susu kolesterol. Hebat kan? Hebat. Sebab saya pun macam tu juga. Sebelum ni saya hanya tonton live. Kali ni saya pula berada di live kan, untuk sama-sama menceriakan malam Isnin kita malam ni kan. Betul. So apa lagi Ken yang kita nak share kan sebelum kita terus ke segmen seterusnya? Okey, kita ada khabar baik. Hari ini je kita dapat surprise daripada Tuan VP dan juga Presiden mengatakan DC kita je dah mencecah 45. Wow, hebat. Tak sampai 1 bulan je. Hebat. Record sangat hebat. Luar biasa sekali. Tahniah kepada DC-DC yang telah pun mendaftar. Jadi kita akan jana pendapatan melalui DC-DC dan you all boleh buat duit lah dengan menjadi DC. So kita rasa berbangga anda menjadi part of kita punya Elojoy, Team Elojoy. Tahniah. Ya betul. Kalau di sini kita nak betulkan, VP ajar saya, Tuan VP ajar saya bukan DC sebenarnya. EDC, iaitu Elojoy Distributor Center. Itulah lainnya Elojoy Success Together. Okay, selain tu untuk makluman kita selalu akan ada live dari setiap hari Isnin, Rabu dan juga Sabtu tepat jam 9 malam. Ini saya dah hafal dah sebab walaupun saya jadi pengacara untuk hari ni tapi saya dah menonton every day yang disebutkan tadi. Ada Encik Nasa lah, siapa lagi, hero mana? Sabar, kita tinggalkan dulu hero. Kejap lagi dia akan keluar hero-nya. Okay, kita tunggu kejap. Tapi kita hari ni tertinggal kita punya scan barcode lah. Mana ya? Kita punya scan barcode. Sesiapa yang nak tonton kita punya YouTube channel, IG channel kita boleh follow dekat IG elojoy.official, dan kita punya YouTube adalah elojoy.official. Jangan lupa untuk subscribe. Ada update yang terbaru dan terkini, info yang kita cuba sampaikan supaya semua orang boleh tahu apa itu Elojoy. Walaupun masa sekarang ni kita tidak boleh nak bertemu sangat kan, jadi dekat situ adalah info-info yang sangat bermanfaat untuk anda semua boleh dengar dan baca lah. Okey, jadi kita tak nak buang masa lah kan. Okey, jadi live malam ini kita bersama salah seorang tokoh korporat yang telah berjaya di pasaran Indonesia. Okey, dalam bidang networking. Okey, kini mempunyai rangkaian lebih 1 juta orang dan telah melahirkan lebih dari 100 orang jutawan. Hebat tu. Dan selain tu telah menaja juga lebih daripada 100 orang untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Betullah Datuk berjaya nanti orang tu siapa kita akan review sekejap lagi. Tujuan kita menjemput Datuk Rahman berkongsi bagaimana untuk berjaya. Sebab berjaya ni bukan mudah kan Kak ya. Jadi kepada semua Elojoy rakan hati, mestilah belajar dan mencontohi bagaimana Datuk Rahman membina rangkaian sehingga berjaya sehingga kini. Alhamdulillah. Saya sempat interview dia tadi sekejap. Dia telah berpengalaman hampir 14 tahun dalam bisnes networking. Hebat tu. Jadi malam ni kita cuba untuk dapatkan tips-tips dia dan dia punya macam mana perkongsian dia untuk membina rangkaian, membina networking di negara Malaysia dan di luar. Yang kita proud tu macam orang Malaysia boleh berjaya di luar. Jadi saya nak juga tahu apatah tips-tips yang Datuk akan kongsikan bersama kita malam ni. So stay tune ni semua, jangan tinggalkan live malam ni share lagi komen, share. Mana pertanyaan kita boleh betul di luar komen from zero to hero. Betul, malam ni lah revealnya seorang jutawan dan saya nak kongsi dia punya sedikit info dia daripada zero kepada hero. Jadi tonton live ni, jangan tinggalkan. Saya sangat menantikan saat ni. That's why saya volunteer untuk jadi sebab saya
saya sendiri excited. Macam tu kan. Okay. Alright, share lagi. Kita tengah Iki rasa Elojorakan Hati kita ni tengah tunggu siapakah orang dia kan. Saya orang tak sabar nak inform siapakah orangnya, tapi saya kena bagi suspense sikit supaya anda tertunggu-tunggu. Kita nak kumpul view dulu, kita nak kumpul live tadi, kita tarik live dulu ramai-ramai baru kita reveal siapa bagi review ni. Ya, betul. Saya suka benda-benda macam ni. At least kita dapat macam mana kita nak membina networking kita sendiri. Kita belajar macam mana cara beliau berjaya. Ya, betul. Gelap pun bunyi jutawan. Wah, belum ada lagi kita dah tahu dah. Okey, Abang Farid tadi cakap apa tu? Saya tak sempat nak tengok. Kejap, apa tu? Malam ni saya lebih nak nampakkan yang tak ikut live dari Elojoy. Tuan Bibi cakap joy tu bahagia. Ya, betul. Ceria, menggembirakan, bahagia. Bukan semestinya kita punya duit kita joy, tapi kita tak ada duit kita kena joy juga kan. Yang tak ikuti gelap pun bunyi jutawan. Siapa tu? Gelap gelap pun bunyi jutawan. Yang tak ikuti live dari Elojoy Support Center ni rugi amat. Memang betul tu. Rugi amat bahang cedak balik. Pinang balik. Okey. Jadi kita tanpa melengahkan masa lagi dah teramai sangat ni menantikan siapakah hero ni. Okey, tu sampai Rizal nak belajar ni. Okey, tunggu kejap kita share. Nasal lah, siapa lagi, jutawan dan negarawan. Gelap pun bunyi jutawan. Okey. Hai Aunty Ri, terima kasih menonton. Terima kasih menonton. Terima kasih menonton. Hai Uncle Nasa, terima kasih menonton. Jangan lupa sharekan kepada semua grup G20 supaya ramai-ramai tengok hero G20 hari ni. Kita masing-masing kita promote rangkaian kita. Biar semua tahu. Okey, rasanya macam dah kena lah ni. Kaya dah semangat lagi. Hari ni Kaya punya joy tu lain macam. Okey, memang lebih excited kan. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab saya rasa perkongsian ni akan panjang dan seronok dan kita akan rasa lebih bertenaga nak tahu pasal apa yang Datuk akan kongsikan. Ya, betul. So sekarang kita tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dengan bangganya dan dengan dipersilakan yang berbahagia Datuk Abdul Rahman bin Haji Mokhtar. Anda Yuha Maulia. Dipersilakan Datuk. कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे Inilah hero-nya yang dinanti-nantikan, Datuk Abdul Rahman bin Haji Mokhtar. Silakan Datuk duduk. Berbangga lah malam ni. Saya berjumpa dengan seorang ikon perniagaan, businessman yang berjaya. Alhamdulillah saya suka dikelilingin oleh orang-orang yang berjaya. Sebab saya rasa saya pun perlu berkongsi juga detik-detik kejayaan Datuk. Tapi biasalah kan, sebelum permulaan untuk berjaya tu pelbagai halangan yang Datuk lalui. Saya rasa untuk malam ni tajuk yang kita nak kongsikan pada semua Elojorakan Hati dan rangkaian di luar sana yang belum tahu apa itu Elojoy, kita nak kongsikan bagaimana Datuk bermula. Tapi kejap ya. Sebelum Datuk bermula, jom kita sama-sama cheers susu kita minum dulu. Kita cuba dulu kan. Kita cheers dulu. Cheers. Cuba minum. Last nikmat. Wow. So rasanya macam mana? Bagus. Jadi saya juga ingin mengesyorkan kepada keluarga saya. Tepuk tangan. Sebelum saya pergi jauh dululah, soalan yang saya ingin tanyakan kepada Datuk, apakah pengalaman Datuk ataupun Datuk boleh ceritakan tak pada saya dan semua penonton-penonton yang menonton live di Facebook dan di semua kita punya media sosial, bagaimana permulaannya dunia perniagaan yang Datuk ceburi dulu dan sekarang? Boleh sharekan tak daripada mula bagaimana tercetusnya Datuk punya ilham untuk berniaga dan apakah
cabaran-cabaran yang Datuk lalui sepanjang Datuk berniaga? Betul. Sebelum kita share, ya, sebelum saya menceritakan pengalaman saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Elo Joy, ya, yang sudi menjemput saya pada malam ni untuk sama-sama kita sharing pengalaman, ya, bagi dengan satu tujuan, iaitu untuk kesuksesan bersama. Ya, betul. Jadi cara berniaga dulu dan sekarang agak berlainan. Tetapi kalau dulu kita lebih kepada manual. Macam dulu kita tak ada ni, tak ada live Facebook, tak ada live Instagram, tak ada live media-media sosial ni, kita tak ada live. Kita kena pergi, kita kena berjumpa, kita kena berdepan dengan klien kita, dengan bakal klien kita, ataupun dengan bakal potensi klien kita. Jadi waktu telah berubah, ya. Teknologi pun sama berubah, dan pada hari ini alhamdulillah anak-anak semua, ya, di peringkat umur yang muda-muda ni, mereka berbisnes dengan menggunakan sistem teknologi yang ada, yang mana semuanya di ujung jari. Jadi pada malam ni saya berbangga lah, walaupun saya old school, tapi saya dapat merasai teknologi itu. Nah, dan pada malam ini juga saya dapat bersiaran, ya, secara langsung di Facebook, di Instagram, yang mana penontonnya bukan hanya di Malaysia, malah di Indonesia, di Cambodia, dan di seantero dunia. Jadi itulah bezanya antara dulu dan sekarang, ya. Jadi pada saya, pengalaman saya yang saya boleh kongsi dengan Elo Joy adalah tentang bagaimana nak sukses dan mencipta kejayaan. Kerana kejayaan ni bukanlah satu benda yang datang dengan sendirinya. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan bukanlah kalau misal kata kita datang daripada keluarga yang susah, kita tidak mewarisi kekayaan, ya. Tapi kekayaan juga harus kita cipta, harus kita cari. Tapi yang penting, sebelum kita mencipta kekayaan, kita harus mencipta kejayaan. Jadi pada saya, kalau kita seorang yang positif, yang ingin mencipta kejayaan, yang penting apa yang ada pada diri kita adalah kita harus mengambil beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah semangat. Semangat yang mana semangat ini harus kental, semangat harus kuat. Semangat kita tidak mudah padam. Kalau kita pegang bara api sampai jadi arang. Kalau kita takut di lambung ombak, kita jangan berumah di tepi pantai. Jadi itu antara intipati untuk mencipta kejayaan. Kejayaan kita kena cipta. Dia tak akan datang sendiri. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Wow, hebat tu Datuk. Ya? Jadi apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk mencipta kejayaan, yang pertama sekali adalah niat, ya, niat dan juga semangat, ya. Pada saya, kalau ada wang beribu pun, tapi kita tidak punya ilmu, duit itu akan habis. Tapi kalau kita tidak punya duit, kita tidak punya wang, tapi kita punya ilmu, kita punya pengalaman, kita boleh jadikan wang itu beribu. Itu falsafah saya, ya. Jadi laluan yang saya lalui untuk membina empire saya di Indonesia amat sukar dan menyedihkan. Memang sukar, memang sedih. Kalau itu menjadi satu kenangan dalam hidup saya, ya, maka ada juga kenangan-kenangan itu yang
saya tak ceritakan kepahitan tu, saya tak ceritakan kepada keluarga, saya tak ceritakan kepada anak-anak, dan saya tak ceritakan kepada isteri saya. Tapi malam ni adalah satu platform yang mana saya akan ceritakan segala-galanya untuk menjadi iktibar kepada kita semua. Untuk mencipta kejayaan itu bukanlah mudah, ya. Jadi kita harus punya kekuatan dalaman, luaran, dan yang paling penting kita harus sentiasa positif dalam apa hal sekalipun. Sama ada benda itu negatif, kita tetap terima dengan positif, ya. Jadi maka kita dapat membentuk satu peribadi yang kuat, ya. Alhamdulillah, saya rasa bangga dapat tahu Datuk memang dah bina rangkaian yang besar di sana dan berjaya. Tadi Datuk ada kongsikan pendapatan boleh mencecah ke 10 juta, hampir 10 juta. Saya kalau bagi segi pendapatan perseorangan, pendapatan syarikat, hasil jualan, kalau Indonesia panggil omset, ya. Kalau di Malaysia ni kita panggil jualan, ya, boleh mencecah dalam 9 ke 12 juta satu bulan. Dan apa yang saya dapat bangga di sini, ya, syarikat yang ada di sana telah menghantar hampir 1000 orang ke Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Menunaikan umrah. Dan juga kita telah melahirkan hampir 1.000 orang jutawan, yang mana bulan terakhir saya ke sana, kita ada MRT meeting, Million Round Table, dan pada waktu itu kita tabalkan 1.000 orang menjadi jutawan, bukan jutawan rupiah, jutawan yang berpendapatan roughly satu bulan lebih kurang dalam, kalau duit Malaysia lah, 50 ke 60 ribu ringgit. Dan ada di antara mereka yang tidak punya apa-apa, hari ini mereka punya tanah, mereka punya kereta, mereka punya rumah kedai, ya, dan mereka punya segala-galanya. Dan isteri saya sering ikut saya dalam apa juga acara function di sana. Kalau mereka-mereka ni berjumpa dengan saya, tidak habis-habis mengucapkan jutaan terima kasih kerana dengan produk yang saya hasilkan dapat mengubah kehidupan orang lain. Jadi saya bangga kerana walaupun saya mencipta satu produk yang pernah dihina oleh orang satu waktu dulu, tapi hari ini saya bangga kerana produk inilah yang telah banyak mengubah nasib manusia. Produk inilah yang telah banyak merubah kehidupan orang lain. Saya tidak mengharapkan yang lebih besar, saya cuma mengharapkan doa-doa dari mereka yang telah berjaya untuk terus mengutus doa kepada saya dan keluarga supaya saya mendapat kesihatan yang baik, aman dan sukses dalam kehidupan. Dan saya hari ini sebenarnya perjalanan saya, apa yang anda lihat hari ini dan apa yang anda dengar hari ini, anda melihat saya dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang punya segala-gala, dalam keadaan yang orang mengenali Datuk Rahman ni adalah seorang jutawan, Datuk Abdul Rahman adalah seorang dermawan, dan Datuk Abdul Rahman adalah seorang sahabat yang baik. Tapi sebelum itu saya menjadi saya nikmati apa yang saya ada hari ini. Perjalanan hidup saya memang pahit, memang perih. Saya pernah tak ada duit nak ke Indonesia untuk naik kapal terbang untuk promote barang saya.
saya naik ferry daripada Port Dickson sampai ke Dumai, kan? Dari Dumai saya naik trans sampai ke Pekanbaru, naik ferry 2 jam, lepas tu naik trans 3 jam, lepas tu saya ke Medan. Dari Medan, dari Pekanbaru, daripada Padang ke Medan lebih kurang 9 jam. Lepas tu saya sampai Medan nak ke Jakarta, 2 hari 1 malam naik bas. Pikul beg, bawa produk saya dan bawa dalam kota. Itulah antara yang saya lalui. Dan saya pernah beli tiket kapal terbang, bawa produk, dalam poket saya ada 50 sen. 50 sen je. Saya ada 50 sen. Saya dah singkat. Saya masih ingat apabila keadaan begitu getir waktu itulah dalam hati saya akan genggam bara api sampai jadi alam. Dan kalau mereka yang datang ke Malaysia boleh bekerja, berniaga dan menjadi orang kaya, kenapa kita ke negara mereka kita tak boleh menjadi orang kaya? Ya. Jadi alhamdulillah saya ditemukan dengan partner yang bagus, dengan sahabat yang bagus, ya, dengan mereka yang memahami saya. Dan antara peristiwa-peristiwa yang saya tak dapat lupa, waktu saya nak bina market di Indonesia, saya pernah tidur di surau, saya pernah tidur di stesen minyak, dan saya pernah cagarkan international passport saya di sana panggil pam bensin, kalau di sini dipanggil petropan, untuk isi minyak, nak hantar produk saya ni ke orang. Dan alhamdulillah orang pam minyak pun percaya ke saya. Saya pergi hantar, dapat duit, balik saya tebus pasport saya. Jadi itu antara kalau peristiwa-peristiwa yang saya rasa memang akan terus terpahat dalam jiwa saya. Dan antara yang lain, kalau kena tipu ni tak payah cakap, ya. Kalau kena tipu dengan orang tak bayar apa ni, tak payah cakap. Itu dah menjadi satu mainan dalam perniagaan. Tapi saya bersyukur kerana akhirnya saya diterima, produk saya diterima. Dan hari ini saya mempunyai hampir 1.5 juta Alhamdulillah. seluruh Indonesia. Hebat. Dan kami mempunyai 35 master stokis di seluruh provinsi di Indonesia. Saya orang pertama yang saya ingin saya batuk. Okay. To my lovely wife yang tidak pernah komplain, apapun yang saya tinggalkan sebelum saya pergi berantau ke negara orang, dia tak pernah minta lebih daripada apa yang saya tinggal. Jadi kalau hari ini, kalau satu waktu dulu duit saya RM1, dia ada sebelah saya. Duit saya RM10 pun dia ada sebelah saya. Duit saya RM1,000 pun dia ada sebelah saya. Dan hari ini kalau duit saya berjuta pun dia tetap di sebelah saya. Kita panggil
kejayaan seorang suami tu ada isteri di sebaliknya tu tahniah Datin yang boleh bersabar dengan apa yang Datuk lalui dan menempa kejayaan sehingga hari ni. So selain tu Datuk macam Datuk cakap tadi, apakah yang membuatkan Datuk yakin dengan apa yang Datuk ada ketika tu untuk pergi juga ke Indonesia dan yakin untuk macam mana Datuk begitu untuk tinggal yang 50 sen tu kan, yang Datuk yakin untuk boleh pergi jauh di Indonesia masa tu? Waktu tu saya sebenarnya pun dah hilang arah, dah hilang punca. Sebab di negara orang, bukan di Malaysia. Kalau di Malaysia, kita boleh telefon Kak Long, Abang Long, Mak Long, Mak Ngah, minta transfer duit ke. Betul. Tapi kat sana dengan siapa saya nak minta? Jadi saya harus cekal, saya harus tambah, saya harus lalui. Kerana saya dah berjanji yang saya akan jadi somebody one day. Saya akan buktikan kepada mereka yang pernah mengatakan saya ni, terutama kawan-kawan saya lah, kalau dia tengok live ni, bukan kawan-kawan G20 ya. Kawan-kawan saya yang negatif mengatakan Rahman ke Indonesia tu tak ada lain lah cari perempuan, besok duit dia habis dia balik ya. Jadi hari ini saya buktikan kepada dunia, bukan hanya kepada kawan-kawan saya. Dan apa yang saya lakukan itu bukanlah seperti apa yang mereka taksir. Sebabnya itu saya kata tadi, apa pun bergantung kepada niat kita. Saya dulu, niat saya yang pertama nak membesarkan anak-anak. You tahu ayah anak berapa? Ayah anak 10 orang. Ayah anak 10 orang. Then I have to work, no matter how. I kena kerja kuat untuk besarkan anak-anak. Dan Datin tak bekerja. Datin dia sepenuh masa mengasuh anak di rumah. Anak-anak saya tahulah how hard saya kerja. Dan sebelum sukses, saya pernah mengusahakan kafeteria. Saya duduk di Semenyih. Kafeteria saya di Pulau Keri. Pulau Keri tu di Teluk Panglima Garang. Saya akan bangun seawal pukul 4 pagi tiap-tiap hari selama 2 tahun. 4 pagi tiap-tiap hari saya solat. Saya kena bangun, saya kena pergi ke Pulau Keri untuk jalankan kafe saya. Jadi saya pun bukan daripada keluarga yang kaya. Bapa saya pun bukan Tan Sri, Datuk Sri. My father was a rubber tapper. Dan kalau dia tengok, saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada dia. Kepada ibu saya, bapa saya berumur 96 tahun masih ada. Dan ibu saya berumur 90 tahun masih ada. Alhamdulillah. Itu mungkin salah satu restu dari ibu bapa dia tu. Yes. Okay. Jadi kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas doa mak dan abang. Okay Datuk, sekarang ni Datuk adalah orang yang telah berjaya kan. Boleh kongsikan tak tips-tips untuk kami di Elo Jorakan Hati untuk bina kita punya self-confident ataupun macam mana nak bina networking daripada orang yang kurang berpengalaman, yang memang zero daripada segi networking, untuk kita lebarkan, kembangkan kita punya networking. Sebab ada antara yang dalam Elo Jorakan Hati, termasuk saya juga, masih orang kata baru nak berjinak-jinak dalam dunia networking. Jadi Datuk orang yang berpengalaman dan layak untuk memberikan tips-tips. Boleh tak Datuk sharekan sikit apa tips lah untuk new networker lah? Dia sebenarnya networking ni sebenarnya satu bisnes yang tak ada batas. Maksudnya dia tak ada persempadanan.
dengan satu produk kita boleh bawa produk ke seluruh dunia tanpa batasan. Jadi itulah networking. Dan kalau kita lihat industri networking ini berkembang bagus, ya, mungkin kerana pada musim pandemik ni agak slow dan berkurangan. Jadi apa juga networking yang kita nak buat, dia mesti ada support system. Support system ni maksudnya management adakan latihan, adakan tunjuk cara macam mana nak menaja, adakan latihan tentang product knowledge. Jadi kita kena mahir dalam hal-hal ni, sebab kalau kita nak jual sesuatu, kita kena mahir dengan produk tu. Kita kena tahu tentang knowledge produk tu, dibuat daripada apa, macam ni susu apa? Kolesterol. Saya minum dulu ya. Minum. Jemput. Jadi macam ni sekarang. Jadi macam mana susu ni boleh viral? Kerana yang pertamanya cara digerakkan marketing, ya, bermakna segala platform media sosial digunakan untuk mempromosi susu ni. Tapi cara jualan dia melalui penajaan. Maksudnya kita ada members yang beli, lepas tu ada beberapa bonus yang ada di situ, yang mana memberi manfaat kepada ahli. Jadi apa yang penting adalah dalam industri networking ni adalah bisnes hati. Industri networking bisnes hati. Kadang-kadang orang tak berkenan dengan produk, tapi dia berkenan dengan kita, dia masuk. Setuju. Dia bisnes hati. Itu sebab kita kena sentiasa ada komunikasi dengan downline kita, dengan orang di bawah kita. Kita tak boleh nak sukses, kita sukses orang. That is wrong dalam industri. Kalau nak sukses bersama, kan? Jadi this is the key. Kalau misal kata kita mempergunakan orang di bawah semata-mata untuk menaikkan diri kita tanpa membantu dia untuk membawa dia bersama-sama kita, itu salah. You must grow together, you must success together, then you become a millionaire together. Tu Datuk sebut success together. So Elojo is success together. Jadi semua tu mesti bersama. Dan bersama itu macam mana bentuk bersama tu? Kebersamaan macam Elojoy ni, kita sekarang ada Tuan Syahnun, orang yang berpengalaman ya dalam industri networking, Mr. Elvin kan, pun orang yang berpengalaman dalam industri networking, dan banyak lagi orang-orang lain yang tadi Tuan Syahnun cerita dengan saya, yang telah datang, yang telah share pengalaman dia, yang telah share experience dia. Jadi ini semua sebagai satu kita punya sebagai satu panduan. Macam hari ni saya share pengalaman saya share from zero saya become a hero. Jadi saya share. Jadi apa yang anda kena ambil adalah bukan tiru apa yang saya buat, tapi intipati dia, semangat yang ada kepada saya. Itu yang anda kena ambil. Sebab apa? Saya bukan berniaga di negara saya berniaga di negara tetangga saya, iaitu Indonesia. Jadi semangat tu anda kena ambil. The spirit of work, tu yang penting. Jadi macam tu juga kalau misalnya kita kembangkan rangkaian kita di Malaysia, ya, kalau kita kembangkan rangkaian kita di Malaysia, kita dah memang ada networking di bawah kita, kita harus didik mereka. Kita harus didik, beri pengetahuan, beri knowledge, tunjukkan macam mana nak team up, tunjukkan macam mana nak adakan presentation, tunjukkan macam mana nak adakan demo contohnya, tunjukkan macam mana nak adakan table talk. Jadi dengan cara tu baru kita boleh grow sama-sama. We grow together,
and success together. We success together. Nice word. Okay, kita ni kejap sebab kita ada lagi tetamu khas lagi malam ni bersama kita juga malam ni, iaitu Vice President Asia Pacific Digital Joy dan Elojoy, yang mempunyai niat yang murni iaitu berjaya dan menjayakan orang lain. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Tuan Sahnon bin Ahmad. Tu silakan. Silakan. Hari ni bersambung dengan dua orang hebat ni, kita nak tengok juga kita punya komen-komen kawan-kawan kita yang live. ada yang nak pinjam botai atau adakah yang sudi berkongsi pertanyaan ataupun apa-apa komen yang positif di sini? Boleh kita baca sikit-sikit? Abang Mos kata bisnes tiada batas, support system, product knowledge, barang macam mana boleh relationship, business success together, semua yang dicakapkan oleh Datuk Rahman tadi. Okay, Kak Bani kata success together. Yes, Elojoy. Success together. Okay, apa lagi tu? We must grow together. Aunty Rin. Lagi apa tu? Tak so minum, kita minum dulu. Tok Su kata tak so minum. Okey, perkongsian yang baik. Yes, doa ibu bapa amatlah penting. Amin. Betul-betul. Sedihlah pula restu. Jangan cepat sangat, bawah sikit. Apa? Sedihlah pula restu keluarga dari Tok Su. Sedihlah pula restu keluarga. Siapa tu? Ini best friend Datuk Rahman. Okey. Ramai tonton kita malam ni. Alhamdulillah. So selain itu, kita boleh kembali ke Vice President dan juga Datuk Rahman. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sisi alam. Terima kasih kepada semua yang menonton, teman-teman, sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, di seluruh Malaysia, Penang, Abang Faritan, Terengganu. Kita ada penonton daripada Sabah, Sarawak, di Indonesia. Terima kasih. Makassar, Epako. So di Bengkulu, Mataram dan teman-teman rakan hati Elojoy di seluruh Indonesia. Kita juga ada dari Cambodia apa dia? Dari Cambodia. Alhamdulillah. Dan dari Brunei pun ada. Dari Brunei. Yang saya tahu baru-baru ni daripada Papua New Guinea. Alhamdulillah, Elojoy makin dikenali ya. So jadi pertama sekali saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Rahman yang saya anggap macam abang saya. Dan suatu pertama kali saya jumpa dengan Datuk, so ini yang menjadikan saya inspired. Kerana pada saya juga dalam bidang networking Datuk. Maksudnya sama juga keluarga susah, 15 orang adik-beradik, macam-macam benda buat selagi dia halal. Dan saya memang melibatkan ini. Jadi bila pertama kali saya jumpa dengan Datuk Rahman, saya memang jatuh cinta lah. Jatuh cinta ni dengan apa? Dengan kerohanian yang ada pada Datuk. So banyak orang tak cerita susah dia, kan? Tapi bila saya dengar masa mula-mula saya jumpa Datuk tu, tinggal 50 sen kot, kan? Tinggal 50 sen, titisan dah tak akhir tu. Saya pun dalam mencari kejayaan taklah sampai macam tu. So Datuk lagi orang kata lagi susah. Tapi alhamdulillah, saya yakin dan percaya Allah tu maha mengetahui, dan Allah tu berpihak kepada orang yang banyak berdoa, banyak berusaha, tidak berputus asa. Maka kebenaran telah muncul. Seorang anak Melayu berjaya besar di Nusantara. Kita berikan tepukan kepada Datuk Rahman. Dan saya sesungguhnya merasa bangga dengan contoh dan tauladan yang Datuk berikan kepada kita anak-anak muda sekarang ni. Sebab banyak anak-anak muda ni nak berjaya tapi di mulut saja. Di mulut dia tu. Nak berjayanya di hati. Betul. Di mulut, perbuatannya tak ada. Kata nak kaya, mulut nak kaya, tapi perbuatan tu tak ada. Jadi saya harap pada semua rakan hati. Sebab tu saya panggil Elojoy ni yang bersama dengan kita, atas niat nak berjaya bersama ni dengan produk yang betul. Maksudnya kita di hati. Sebab tu kita tukar. Sebab ini bukan direct selling untuk kita
dengan ada teknologi dan sebagainya, kita gelarkan usahawan kita sebagai Hero Joy Gerakan Hati. Itu yang pertama kita cuba ubahlah. Jadi boleh tak Datuk sharekan kepada orang ramai yang menonton live ni nasihat-nasihat yang dari hati Datuk. Maksud itu yang paling penting supaya orang ni dapat mencontohi sifat-sifat yang baik pada saya. Silakan Datuk. Boleh. Yang pertama macam saya kata tadi lah, apa pun bergantung kepada niat. Kalau awal mula nawa itu kita baik, maka dia akan jadi baik. Dan macam saya kata tadi, setiap usaha pasti ada kejayaan. Dan yang paling penting, kita jangan ada satu sifat sifat untuk menjatuhkan orang lain. Saya ni kalau nak cerita, orang buat saya lah macam-macam, tapi semuanya saya maafkan. Amin. Itu mulia namanya. Itu mulia. Maafkan orang adalah joy. Jadi semua saya maafkan. Jadi dalam industri ini yang penting adalah keakraban, keakraban dan kerjasama dan semangat toleransi yang tinggi. Ya, sebab membina rangkaian ini bukanlah satu benda yang mudah. Kadang-kadang orang boleh bina rangkaian, tapi nak kau satu kaki gajah sebesar-besar. Betul. Untuk mencari pasangan. Jadi kita kena hari-hari bertemu, berjumpa dan selalu cari orang baru. Dan bila sampai satu waktu, kita akan dijumpakan dengan yang lebih hebat dan dia memang betul-betul networkers. Ya, betul. Itu memang tak dinafikan. Ya. Jadi dalam waktu kita membina rangkaian, dalam waktu kita membina bisnes ni, kita macam saya kata tadi lah, kita sentiasa positif. Kita jangan melihat bila kawan berjaya, kita ada rasa dengki, kita ada rasa nak mengkhianati. Tak. Kita boleh ambil kejayaan dia tu, kita cemburu dengan kejayaan dia tu, tapi kita pasang niat dalam hati kita, aku akan buat lebih hebat daripada apa yang kau. Cemburu yang positif. Okay? Jadi kita tak boleh kata macam ini memang terjadi, pernah terjadi dan saya pernah lalui. Bila kejayaan seseorang, mencipta kejayaan, ya, kebanyakan lah, mana boleh macam ni. Jadi dia dah ada negative thinking. Ini tak boleh. Kita sekarang macam saya kata tadi lah, kita duduk dalam dunia yang tak ada batasan. Kita boleh menaja ke mana pelosok dunia. Macam hari ni, you kata orang daripada Papua tengok, daripada Cambodia tengok, daripada Indonesia. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam ya. Ada daripada Bengkulu, daripada Bengkulu pun ada, Sumatera Barat. Kan? Jadi bermakna kita lihat pasaran luas, bukan hanya di keliling kita. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, banyak media sosial macam IG, Facebook, macam-macam. Yang saya sendiri pun tak tahu nak sebut. TikTok tu sekarang ni semua TikTok lah. Saya nak update apa-apa, selalu mak saya update, saya tak update. Itu saya cakap saya old school. Kalau Datuk Leman dengar, dia tahulah ni. Jadi ambil kesempatan dari tool yang ada ni, kan gunakan sebaik mungkin. Kerana tool-tool yang ada ni adalah sebagai satu weapon ataupun sebagai satu marketing tool yang baru. Kemudahan. Macam ni, this is new tool marketing. Kemudahan. Yang mana kalau tahun 90-an, tahun 2000 kita buat MLM, tak ada benda ni. Kan? Betul. Tak ada. Kita panggil orang datang ramai kan. Jadi kita kena dudukkan dia dalam bilik, bagi presentation, kena buat apa keluar buatnya kan. Kena orang parti. Kena orang parti. Ni lagi susah. Sekarang tak. Kita boleh jemput orang duduk, orang hebat-hebat datang. Dan
seluruh ahli Elo Joy Di seluruh Asia Pasifik boleh rakan di hati, boleh tonton, boleh lihat, boleh share. Jadi ini satu kemajuan dan satu marketing tool yang jadi ambil manfaat daripada benda-benda macam. Lepas tu macam saya kata, banner rangkaian kan, kalau misalnya kata kita kenal orang dalam Facebook, kita kenal orang dalam IG, jangan terus introduce our business dengan dia. Betul kok, itu saya setuju. Sama-sama saya setuju. Kita share, kita ada story, kita share. Bila dia dah memahami kita, kita pun dah memahami dia, baru kita introduce business itu. Jangan terus-terus bila kita kena, you minat tak ni? Oh, tak minat. Takutlah semua orang kan. Sebab tak ada hubungan. Tak ada hubungan tu sebab masih ada gap. Ya. Trust tu tak wujud. Trust tu tak wujud. Jadi dekatkan gap tu dulu. Jadi maka selesai tu bila ada chemistry, ada kebersamaan, Ada sama. mungkin, dan you boleh grow together, dan you boleh sukses. Tentu dia Datuk Rahman seorang yang saya idolakan dalam industri networking, dan kalau kita nak berjaya tuan-tuan dan puan, kita kena ikut orang yang dah berjaya. So ikut cara dia, ikut pemikiran dia, ikut hati dia. Tapi jangan jadi dia, jangan jadi Datuk Rahman kan? Kita jadi diri kita masing-masing. Contohilah orang yang dah berjaya. Dah berjaya, betul. Itulah Ihdinash Shiratal Mustaqim tu. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Tuhan. Cara dia betul macam mana, cara fikir dia macam mana. So ini yang saya rasa bersyukur sangat Datuk pada Allah SWT, kerana ini yang kita nak orang ramai ambil peluang ni. Sebab wabak Covid ni banyak orang hilang pekerjaan tu. Ya, betul. Ya, banyak orang hilang pekerjaan, banyak orang hilang pendapatan, banyak sangat. Jadi saya menyeru kepada rakyat Malaysia dan seluruh Asia Pasifik supaya buangkan segala keegoan kita. Apa yang penting yang kita buat ni adalah halal. Itu yang penting. Jadi MLM ke apa pun tak kisah, buatlah benda yang betul, sebab supaya kita dapat tingkatkan ekonomi diri kita, keluarga kita dan masyarakat. So kalau join, alhamdulillah. Tak join pun alhamdulillah. Kita mohon doa restu pada semua atas niat untuk berjaya dan berjayakan orang ramai. Kita sama-sama mohon pada Allah SWT permudahkan segala urusan, lindungi kita daripada wabak Covid yang satu dunia ni tu. Ya, betul. Satu masalah yang tak pernah berlaku tu wabak Covid ni. Datuk komen sikit tentang Covid ni tu. Ini ialah kan, ini benda yang orang cakap unsangkable. Unsangkable, satu terma baru. Unsangkable, benda yang tak disangka, yang mana berlaku secara tiba-tiba, yang mana dulu kita ingatkan benda ni hanya berlega-lega di sekitar negeri China. Kita tak tahu dia boleh lepas lautan sampai ke negara kita dan sampai semua pelosok dunia ni ada. Jadi kesan daripada pandemik ni besar, terutama sekali dari segi ekonomi, dan banyak yang sekarang ni dah hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, dan ada yang terus mengharapkan bantuan. Jadi saya berharaplah kepada kita yang masih boleh berusaha, yang sebenarnya rezeki ini datang bukan daripada satu jalan. Tuhan tu pernah berfirman, bila kita selesai saja subuh, aku sebarkan rezeki ini di seluruh pelosok bumi ini, maka kau keluarlah dan carilah hak-hak kamu yang telah aku sediakan. Itu sebab kalau kita tengok, burung pun keluar pagi, ayam berkokok pagi. Betul tak? Betul. Kita nak, kalau kita bangun tengah hari, kita tak jadilah tu. Rezeki susah juga. Rezeki tak masuk, kita masuk. Jadi kita pun bangun pagi, buat apa yang patut. Lepas tu kita mulakan pagi kita dengan susu ni. Susu. Mulakan dengan susu kolesterol. Tapi make sure susu kolesterol viral dan trending Hello Joy. Lupa minum semua. Lepas tu kita langkahlah kaki untuk mencari rezeki. Jadi macam dulu kita kena keluar daripada rumah untuk cari rezeki. Sekarang ni tak payah. Dengan telefon, dengan
komputer, dengan apa, kita dah boleh akses ke seluruh dunia. Dan kita dah boleh mulakan pencarian untuk mencari rezeki pada hari ini. Jadi sekarang kemudahan banyak. Lepas tu peluang pun banyak. Jadi yang sebenarnya dalam mengintai peluang ni, sebenarnya kadang-kadang peluang tu kita sangkakan sebagai main-main dia. Tapi itulah asbab membuatkan kita jadi sukses. Kita kena positif. Apapun peluang yang datang, kita kena positif. Kita kena terima dan ambil, jadikan dia, ambil sebagai positif. Jadi kita tak perlu takutlah nak bersaing ya, dengan siapa pun, kerana kita telah dijanjikan yang setiap yang lahir atas dunia ni dibekalkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin, saya tak pernah goyang untuk bagi makan anak saya 10 orang. Ya, saya tak pernah goyang. Dalam sejarah saya, ya, sekali je saya fail, tak dapat menyediakan baju gaya untuk anak saya. Sekali je. The rest saya tak pernah fail. Keyakinan. Itu tauhid. Tanya dari tauhid. Sekali saya fail. The rest saya tak pernah fail. Selepas daripada itu, bila saya dengar je lagu Dendang Perantau tu, kalau belum beli baju anak ni, saya dah risau dah. Sebab tu tinggal 3 hari nak raya lagu tu. Lagu dah bagi signal lah. Jadi kita ada peluang, kan? Kita ada peluang dan kita ada hak untuk memilih. Tapi pilihan. Tapi pada saya, apa yang ada di sini, Elo Joy dengan moto Success Together, lepas tu di backup pula oleh Sirimas dengan produk yang berkualiti, Colostrum, lepas tu apa lagi, serum apa dan sebagainya. Saya yakin dan saya percaya, ya, bahawa Elo Joy ini boleh pergi besar, boleh pergi jauh. Dan saya rasa habis saja pandemik ni, yang dikirakan akan berakhir pada awal 2022 dan 2023 macam tu lah, ya. Saya rasa selepas tu Elo Joy don't look back. Pergilah sejauh mana anda boleh pergi, dan saya yakin. Amin. Yang pertama dengan kepimpinan yang ada pada saudara Tuan Janun, ya, yang mana dia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang networking. Dia seorang trainer yang bagus, seorang motivator yang bagus, dan yang paling saya suka, dia seorang pendengar yang bagus. Betul? Datuk pun saya suka, walaupun jutawan tapi sangat humble. Dia seorang yang pendengar yang bagus. Jadi saya kenal dia, kenal Nisha tak lama. Saya ingat tak sampai pun 3 jam. Saya mula telefon Nisha. Lepas tu saya invite dia datang office. Cerita-cerita, okey lah, nak buat macam ni, okey, jalan gerak. Betul. Ya. Jadi saya titipkan anak saya, ya, Rashid. Ini anak tu betul bicara rahsia ni. Hello Joy Kid. Titipkan anak saya, ya. Semoga dia mendapat ilmu dan boleh sukses seperti saya. Jadi saya rasa masih ada lagi? Masih ada. Masa dia dah lagi. macam Boleh. boleh kan, tapi kita boleh bagi masa lagi Boleh. dalam Saya 10 minit lah. siapa yang nak tanya, nak autograf dengan Datuk Rahman, sila Ada masuk di ruang sekarang komen. pertanyaan ke di ruang Tapi malam ni kita
nak request lah dekat Dato' Rahman sebab boleh kongsikan kata semangat kepada Elojoy Lakah Hati kita yang di Indonesia. Oh, yang di Indonesia sebab ya betul-betul. Dalam bahasa Indonesia kok? Nah, dalam bahasa Indonesia. Untuk ibu dan bapak yang berada di Indonesia, selamat malam. Dan pesan saya kepada teman-teman yang udah join atau udah menjadi member kepada Elojoy, teruskan usaha Anda, karena Elojoy ini adalah satu perusahaan yang bagus, yang terdiri daripada produk-produk yang berkualitas, ya, serta barisan manajemennya juga terdiri daripada mereka yang cukup berpengalaman dalam industri networking. Jadi saya harap kepada saudara-saudara saya yang berada di Indonesia, semoga Anda terus sukses bersama Elojoy dan Elojoy sentiasa di hati Anda. Amin. Saya banyak yang tanya saya tu, Elojoy ni apa Janun? Elojoy ni untuk perkataan Dato' adalah sebenarnya daripada hati lah. Hello ni salam. Salam. Joy itu bahagia. Sebab banyak-banyak kita ni matlamat yang paling baik itu bahagia di dunia, ya bahagia di akhirat. Itu. Jadi Hello Joy itu maksudnya salam bahagia kepada sisi alam lah. So terima kasih kepada semua tim-tim leader, rakan hati saya yang berada di Indonesia, di mana saja anda berada. Terima kasih atas doa, atas sokongan, atas segala nasihat. Yang penting kita satu niat untuk berjaya bersama. So untuk berjaya bersama, kita perlu ubah diri kita kepada yang lebih baik. Sebab diri yang menjadikan segalanya. Semua kejayaan, walaupun kita ada produk yang baik, betul, syarikat yang baik, apa pun dah baik, diri itu tak baik, dia tak berjaya juga. Jadi yang paling penting adalah diri masing-masing. Jadi saya berpesan pada diri saya, keluarga saya, maksudnya kita ubahlah diri kita pada yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih joy, kan? Yang lebih joy, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. So rasa macam sekejap je, 1 jam. Masa macam kita. Macam perbualan kita tak sedar pun dah 1 jam masa. Saya ingat hari ni kita nak buat surprise sebab bersama-sama dengan kita kita ada tetamu khas seorang lagi. Kita nak menjemput abang saya yang mana Allah temukan balik setelah 22 tahun. Dan hari ini adalah hari kelahiran, hari jadi beliau. So jadi kita nak jemput, berikan tepukan kepada Mr. Alvin Hill. So sama-sama kita nyanyikan hari selamat hari jadi. Kita punya semua hari semua datang sini, kita sama-sama menyanyikan. Sama-sama kita celebrate hari jadi birthday boy. Yang tak tua-tua orangnya sebab banyak minum susu kolesterol. Silakan, berikan tepukan. Semua datang sini, tak apa, kita enjoy. Dan kita akan nantikan lagu selamat hari jadi. Hello Joy. Semua di sini. Dan saya nak persilakan Datin, seorang isteri, kepada Dato' Rahman. Dipersilakan. Hello Joy Datin. Hello Joy. Dan semua tim. Kita sama-sama nyanyikan lagu untuk Tuan Edwin. Saya panggil Abang Edwin dia sebab hubungan saya dengan beliau macam abang adik. Kita juga adalah rakan niaga dan kita juga adalah sahabat dunia akhirat, insya-Allah. Selamatkan kamu, Allah selamatkan Mr. Edwin. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Happy birthday. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan
Okay. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih. Selamat berjaya bersama. Ya. Jangan lupa joy. Joy lebih penting. Ya. Apa pun yang kita buat, kita kena joy. Itu bahagia. Alright. Terima kasih. Terima kasih semua yang menonton. So, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan berjumpa Ya, lagi. kita akan berjumpa lagi di live yang akan datang pada hari Rabu tepat jam 9 malam. Nantikan topik yang akan datang yang lebih hangat dan sensasi bersama Elo Joy Support Center Malaysia. Elo Joy!